Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Taha, Allah sajalah yang mengetahui maknanya. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Sesungguhnya kami tidak turunkan Al-Quran ini untuk menyusahkan dalam hidup kamu. Illa tazkiratan liman yakhsha. Kecuali Al-Quran ini menjadi satu peringatan bagi siapa-siapa yang dalam hidupnya ataupun dalam jiwanya perasaan rasa takut kepada Allah, rasa takut terhadap dihumban ke dalam neraka Allah. Yang dihormati Saudara Muhammad Azwan bin Samsuri selaku pengurusi program Majlis Bulan Cinta Islam, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, muslimin dan muslimat sekalian. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada hari yang baik ini kita diberi peluang oleh Allah untuk sama-sama kita bertemu di udara sebegini, membicarakan tentang satu tajuk yang disebut dengan Al-Quran Karim, yang besar dalam hidup kita sebagai satu panduan dan juga satu tindakan yang perlu kita sentiasa jaga dalam hidup kita sebagai seorang mukmin. Kita tahu bahawa perjalanan hidup di dunia ini tidak boleh hidup dalam keadaan yang tidak ada petunjuk. Kita perlu kepada petunjuk. Dan sebab itulah setiap kali mana kita solat, sentiasa kita baca doa ini. Doa yang tak pernah kita tinggal lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini perlu dibimbing dalam hidup kitanya. Daripada mana jalan yang lurus ini yang perlu kita lalui pada diri kita? Ialah melalui jalan yang ditunjukkan minalladzina an'amta alaihim. Orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah kepada mereka tersebut. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Di kalangan para nabi, para siddiqin dan juga para syuhada was-salihin dan orang salih. Bagaimana dalam hidup mereka menjadikan hidup mereka ni betul dalam hidup ini, itu tatkala mana mereka menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam perjalanan hidup mereka. Allah Subhanahu wa taala, tatkala mana Allah menciptakan kita sebagai hamba Dia, Allah Subhanahu wa taala tak jadikan kita ni dalam keadaan yang tak tahu jalan dan tak tahu arah yang perlu kita gerakkan dalam hidup kita. Tetapi Allah hantar pada kita yang disebut dengan Al-Quran. Allah hantar pada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dua perkara ni yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kitanya, taraktu fiikum amrain. Rasulullah sebut demikian, aku tinggalkan pada kamu dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, selama mana kamu pegang dengan dua perkara ni, lan tadilluhu abada, kamu tak akan sesat sampai bila-bila. Apa dia yang Allah tinggalkan pada kita ni? Kitab Allah. Yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu kitabullah, itu Al-Quran, wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mana kita faham bahawa dua perkara ni kita tak boleh tinggal dalam hidup kita, iaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita hidup di atas dunia ini, kita perlu kepada jalan yang lurus. Kita tak nak jalan hidup kita ni bengkang-bengkok.
Tetapi jalan hidup kita ni mesti betul dengan apa yang dikendaki oleh pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dalam hidup kita ni Allah jadikan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan untuk meluruskan perjalanan hidup kita ini. Nak suruh kita ni betul-betul dapat kepada yang disebut dengan jalan yang tepat, mengikut penghujungnya yang disebut dengan ganjaran syurga. Para hadirin yang dihormati sekalian, sebelum daripada kita nak sebut tentang mukjizat dan syafaat Al-Quranul Karim ini, saya nak jelaskan bahawa apa yang kita sedang bicarakan ini terlalu besar nilainya dalam hidup kita. Dalam hidup kita ini, yang disebut dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini satu panduan yang utama dalam kehidupan setiap di kalangan kita untuk mendapatkan ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tinggalkan dua perkara ini, iaitu Al-Quran pun kita tinggal, kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kita tak dapat dalam hidup kita, maka bagaimana kita nak dapat ganjaran syurga? Yang kemuncak dalam hidup kita ni bukan di dunia ini saja tidak, tetapi kemuncak dalam hidup kita ini ialah kita mesti sampai ke akhirat sana. Dan akhirat maksudnya ke akhirat ialah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang mesti kita dapat. Di akhirat ni ada dua, satu syurga, satu lagi neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bila kita nak pergi kepada syurga, kita mesti dapatkan Al-Quran dan kita mesti dapatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau siapa yang nak pergi ke neraka, dia tinggallah Al-Quran, dia tinggallah hadis, maka dia akan berjumpa dengan neraka dalam hidupnya. Lalu bila kita cerita perkara demikian, kita kena rasa bangga kita dengan Al-Quran. Lalu Allah jadikan Al-Quran ni dipanggil mukjizat. Mukjizat yang besar. Kalau kita tanya, mukjizat ni apa dia, Ustaz? Mukjizat Al-Quran. Orang tanya, mukjizat ni apa dia? Kalau kita sebutnya ialah satu-satu yang boleh melemahkan musuh. Al-Quran ni satu, kalau ditanya mukjizat apa dia, daripada kalimah yang Allah gunakan, yang digunakan, dia panggil ajaza ya'jizu i'jaz. Dia panggil demikian. Ia membawa maksud melemahkan ataupun di atas wazan af'al. Di atas wazan ini. Wazan af'al ini maknanya kalimah mukjizat membawa maksud yang boleh melemahkan musuh dan juga menundukkan mereka. Al-Quran Karim ini, waktu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa, dan kami turunkan Al-Quran ini, semua yang ada dalam Al-Quran tu menjadi syifa, menjadi ubat dan menjadi melemahkan segala alhamdulillah, melemahkan yang disebut dengan musuh. Musuh-musuh, bila musuh-musuh ini sendiri dengar saja Al-Quran, maka dia akan jadi tak kuat pada musuh ini dan Al-Quran itu menjadi kuat. Musuh kita siapa? Dalam hidup kita, kita akan tanya, musuh kita ni siapa? Yang pertama, musuh kitanya ialah syaitan. Musuh kita yang jelas, yang kita kena faham. Perkara yang utama dalam hidup kita, yang kita kena jadikan dia musuh. Tak ada orang kata saya hidup tak nak bermusuh, Ustaz. Tak boleh. Hidup kita ni kena ada musuh. Siapa musuh yang ada pada diri kita? Yang pertama syaitan. Syaitan ni merupakan musuh yang nyata dalam hidup. Innahu lakum aduwwum mubin. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, sesungguhnya bagi kamu itu syaitan itu musuh yang paling nyata yang kami sediakan untuk diri kamu, yang kamu mesti berlawan sepanjang masa. Suatu bila yang pertama musuh kita ni syaitan ini, lalu kitanya diajar supaya apa dia? Gunakan Al-Quran, nak lawan pada musuh. Suatu tiap kali mana kita nak baca Al-Quran, ataupun setiap kali mana kita nak berbuat sesuatu, kita diajar supaya lemahkan musuh dahulu. Bagaimana kita nak lemahkan musuh? Itu kita baca, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada jahatnya syaitan yang direjam itu. Kalimah yang demikian. Ataupun tiap kali mana kita nak berbuat sesuatu, kita akan mulakan dengan sebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang bersifat pemurah dan juga sifat Ar-Rahim. Dan syaitan sendirinya,
bila kita disebut pada dia ayat yang kita baca kalimah tersebut, jadi tak kuat syaitan. Dia tak mampu untuk nak menguasai diri kita. Ni musuh yang pertama kita dengan syaitan. Yang kedua, musuh dalam hidup kita ni yang kita boleh gunakan Al-Quran. Siapa dia musuh kita yang kedua dalam hidup ni? Yang disebut dengan orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Ni dipanggil kekuatan Al-Quran. Macam mana kita nak berlawan dengan musuh kita yang disebut dengan orang munafik dan juga orang kafir ini? Al-Quran. Al-Quran ini merupakan satu cara untuk kita nak berhadapan dengan kejahatan orang kafir dan kejahatan yang disebut dengan orang munafik. Kerana Al-Quran Karim ini Allah jadikan untuk menjadi benteng pada diri kami. Orang munafik, dia cukup takut kalau dibacakan Al-Quran pada dia. Satu, bila kadang-kadang kita baca ayat Al-Quran, orang munafik akan menyindir kita. Dia akan sebut sikit-sikit Al-Quran, sikit-sikit Al-Quran. Padahal dia dah lemah dah dengan kekuatan Al-Quran yang kita baca dan kita hujah dengan mereka. Demikian juga dengan orang kafir. Dengan orang kafir ni yang mereka bangga di atas dunia ini, orang kafir ni dia berbangga dengan kelebihan-kelebihan tersendiri. Kekayaan yang ada padanya. Datang Al-Quran, Al-Quran pandang jadikan kekayaan ini bukan satu kemuliaan dalam hidup, tetapi kemuliaan dalam hidup, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu, siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dipanggil kekuatan Al-Quran. Al-Quran dia tak jadikan orang ni mulianya orang dengan harta benda, mulianya orang dengan rupa paras, mulianya orang dengan yang disebut dengan pangkat yang besar. Allah tak muliakan orang dengan cara demikian. Tapi Allah muliakan orang dengan siapa yang paling bertakwa pada Allah. Yang takwa ni tidak dimiliki oleh orang kafir, tetapi dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh orang-orang yang ada Al-Quran pada mereka. Sebab itulah Al-Quran datang. Al-Quran alihkan daripada prinsip hidup manusia yang suka mendewa-dewakan selain daripada Allah. Lalu datangnya Al-Quran, Allah diajar pada kita supaya kamu kena jadi hamba kepada Allah. Bukan hamba kepada harta benda, bukan hamba kepada pangkat, bukan hamba kepada tokong-tokong dan sebagainya. Tetapi Al-Quran Karim dia jadikan kemuliaan dalam hidup ini terhadap manusia atas muka bumi ini bila kamu sudah menjadi hamba kepada Allah. Bila kamu berhambakan diri pada Allah, naik kedudukan kamu di sisi Allah dan kemuliaan dalam hidup yang akhirnya segala musuh-musuh Islam, orang kafir dan orang munafik ni, dia jadi lemah. Dia tak rasa yang sebelum daripada ni, orang kafir dia bangga kalau dia mempunyai kereta-kereta mewah. Dia bangga kalau orang munafik, dia bangga dengan fashion-fashion tertentu. Tapi datang Islam, Islam lemahkan mereka. Al-Quran mengajar supaya kamu tidak mulia dengan fashion kamu. Kamu tidak mulia dengan, kita tidak mulia dengan fashion barat. Kita tidak mulia dengan sikap barat, sikap orang kafir dan sebagainya. Mencaci, mencela, hidup dalam keadaan yang tidak tersusun. Tetapi kemuliaan kita bila kita hidup dengan Al-Quran. Ini cara susunan. Dipanggil paras ataupun level yang terbaik dalam hidup di atas muka bumi ini melalui Al-Quran yang menyebabkan orang kafir jadi lemah dengan kekuatan yang ada pada orang Islam. Satu saya sebut di mana-mana saja pun, saya bagi tahu pada semua para peserta yang mengikuti program pada pagi ini, saya nak ingatkan bahawa kita jangan berbangga dengan cara barat. Jangan berbangga dengan cara orang kafir. Jangan berbangga dengan cara orang-orang yang disebut dengan munafik, yang tak beriman pada Allah, orang yang tak tutup aurat. Tetapi berbanggalah kita dengan ikut Al-Quran Karim. Bila kita ikut Al-Quran Karim, inilah level yang paling tertinggi di sisi Allah. Kemuliaan dalam hidup. Mulia hidup ni bukan dengan jawatan yang di Pertuan Agong, bukan jawatan Perdana Menteri, jawatan Ketua Menteri yang berhormat kawasan dan sebagainya. Tak. Tapi mulia hidup ni bila kamu sudah menjadi manusia yang bertakwa pada Allah. Kalau kamu bertakwa pada Allah, mulia hidup kamu. Yang menyebabkan di waktu ini, kemuliaan hidup kita ni ditinggikan oleh Al-Quran.
bukan ditinggikan dengan cara level yang diletakkan oleh orang-orang barat yang dia menganggap bahawa dengan cara itu menjadikan kemuliaan pada mereka ini sendiri. Ni dua musuh kita yang dilemahkan daripada Al-Quran Karim. Termasuk Al-Quran menjadikan kekuatan di sudut bahasa. Dengan orang kafir dia berbangga dengan bahasa yang disebut dengan apa dia? Yang disebut dengan bahasa Inggeris, misal contohnya. Berbangga dengan bahasa tertentu. Tapi bila datang Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan bagaimana kehebatan Al-Quran Karim sehingga Allah cabar manusia yang lain, manusia yang ada atas muka bumi, kalau kamu rasa hebat dengan bahasa sastra kamu, dengan penggunaan bahasa kamu baru datang setanding dengan Al-Quran Karim. Firman Allah Ta'ala, "Qul la in ijtama'atul insi wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira." Katakanlah, wahai Muhammad, kalau sekalian manusia dan juga jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan sebanding dengan Al-Quran. Jin dan juga manusia ni berkumpul untuk ya'tu bimithli hadzal Quran. Bawa seumpama Al-Quran. Jin dan juga manusia. Allah cabar. La ya'tu bimithli. Tak mampu mereka bawa datang seumpama Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Walaupun di antara satu sama lain tadi, masing-masing saling tolong-menolong. Jin tolong manusia, manusia tolong jin untuk datangkan Al-Quran. La ya'tuna bimithli. Tak mampu untuk datangkan. Walaupun mereka pakar bahasa macam mana pun, walaupun mereka ni hebat macam mana pun, dalam hidup mereka tak mampu untuk nak menandingi kekuatan Al-Quran Karim ini sendiri. Ini nak sebut gambaran bagaimana hebat. Termasuk dengan orang kita, dia rasa bahawa lagu-lagu ni rasa seronok dalam hidup. Dengar lagu-lagu. Kadang-kadang kan ada di kalangan kita suka dengar lagu-lagu dalam hidup dia. Dia tak nak dengar Al-Quran. Datang Al-Quran, Allah jadikan walaupun ayat yang sama dilagukan berbeza-beza. Ayat yang sama tapi dilagukan berbeza-beza. Berbeza dengan lagu-lagu manusia. Lagu manusia ni tak ada tajwid, tak ada nahwu saraf, tak ada dipanggil tak ada taranum yang tersendiri. Tetapi manakala manusia, lagu Allah jadikan ada lagu-lagu, dibacakan Al-Quran sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan di kalangan kita siapa yang dia baca Quran tapi tidak dilagu-lagukan Al-Quran Karim. Dengan tujuan apa dilagukan ini? Untuk menandingi rasa hebatnya di kalangan manusia terhadap bahasa-bahasa manusia. Tetapi datang bahasa Allah, iaitu Al-Quran Karim, yang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan dengan ayat Al-Quran Karim ini menundukkan kekuatan yang disebut dengan orang kafir dan juga orang yang disebut dengan orang-orang yang munafik, yang tak beriman, dalam hati mereka penuh keingkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Kemudian musuh kita yang ketiga, yang kita kena faham, musuh kita yang dilemahkan Al-Quran. Al-Quran melemahkan mereka. Al-Quran melemahkan mereka ni. Musuh yang ketiga apa dia? Hawa nafsu. Hawa nafsu kita ni. Yang pertama syaitan, dia lemahkan dengan Al-Quran. Sebab tu kalau orang dirasuk syaitan, orang dalam keadaan yang tak sedar dan sebagainya, bila kita baca Al-Quran, dia akan menyebabkan bertompek merau orang yang demikian. Demikian juga musuh yang kedua, minal jinnati wan nas. Terdiri daripada jin dan juga manusia yang sentiasa mengacau dalam hidup manusia ini sendiri. Yang menyebabkan manusia ni terdiri daripada dua kelompok yang menjadi musuh dalam hidup kita yang dilemahkan dengan Al-Quran. Al-Quran melemahkan mereka ini. Siapa dia? Orang munafik dan juga orang kafir. Orang munafik, Allah dedahkan perangai isi hati yang ada pada tubuh badan mereka. Manakala orang kafir pula, Allah tunjukkan sikap-sikap dan perilaku-perilaku yang buruk yang ada pada mereka tersebut. Kemudian, yang ketiga, musuh kita yang kita kena bentuk dia. Melawan dia dengan Al-Quran. Musuh kita yang ketiga,
yang digunakan Al-Quran sebagai mukjizat yang hebat. Itu yang disebut dengan hawa nafsu. Hawa nafsu kita ni sentiasa menarik-narik pada benda yang tak baik. Bagaimana kita nak tarik kembali hawa nafsu kita supaya tunduk menjadi hamba kepada Allah dalam hidup kita ini melalui Al-Quran Karim. Al-Quran Karim diajar supaya sentiasa dibaca. Bukan sentiasa dibaca, bahkan dihafal. Bukan sentiasa dihafal, tetapi ditadabbur setiap ketika dan setiap masa dalam hidup kita terhadap Al-Quran Karim ini. Bila kita sentiasa buat amalan-amalan sebegini dalam hidup kita ini, menyebabkan hawa nafsu kita ni jadi lemah. Tak ada kekuatan bila berhadapan dengan Al-Quran Karim. Kerana apa dia? Kerana Al-Quran dia cerita pada masa yang akan datang nanti. Cerita tentang mengenai perkara-perkara yang akan berlaku di dalam kubur. Allah cerita tentang mengenai perkara yang akan berlaku di padang mahsyar. Yang menyebabkan hawa nafsu ni tak mampu nak lawan keadaan yang akan dilalui pada masa yang akan datang nanti, kecuali dengan apa dia? Dengan Al-Quran yang kita bentuk dan kita sesuaikan dalam kehidupan kita seharian ini sendiri. Ni dipanggil musuh-musuh kita, dan akhirnya bila kita mampu berjaya untuk mengalahkan yang disebutkan dengan musuh-musuh kita tadi, Al-Quran ini menjadi syafaat kepada setiap lisahibih, bagi setiap orang yang membaca, mengamal dan orang yang menghafal Al-Quran Karim ini sendiri. Ayat-ayat Quran Karim ini bukan kita dah boleh berjaya menguasai, boleh melemahkan segala kekuatan-kekuatan yang ada atas dunia ini, maka perkara yang paling kemuncak yang kita dapat dalam hidup kita daripada Al-Quran Karim ni, yang disebut dengan apa dia? Kekuatan pada kita, syafaat dalam hidup kita. Syafaat ni apa dia? Di kalangan kita akan tanya, Al-Quran ni syafaat yang bagaimana Ustaz? Yang pertama, syafaat waktu mana kita hidup di atas dunia. Al-Quran memberi syafaat waktu mana kita hidup di atas dunia ini untuk menunjuk jalan hidup. Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Ini syafaat Al-Quran. Dipanggil. Itulah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada manusia yang tidak ada keraguan padanya. Tujuan aku jadikan Al-Quran ini hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk sepanjang kamu hidup di atas dunia. Bila kita hidup di atas dunia ni, jalan hidup kita ni, kita perlu ikut melalui Al-Quran. Al-Quran sebut yang ni halal, yang ni haram, yang ni makruh, yang ni sunat, yang ni disebut harus dalam hidup kita. Semuanya disusun melalui Al-Quran, memberi syafaat perjalanan hidup kita di atas dunia ini sendiri. Kita tahu yang kita tak boleh sentuh lelaki dan perempuan. Daripada mana? Daripada Al-Quran yang mengajar pada diri kita. Nak sentuh boleh, dengan syarat dia isteri kamu, dia anak perempuan kamu, dia di kalangan orang-orang yang haram kamu kahwin dengan diri dia. Manakala orang perempuan yang halal kita kahwin dengan diri dia, jangan sentuh. Jangan sentuh. Kenapa? Kerana nak sebutnya gambaran orang ni ada kemuliaan tersendiri. Siapa yang bagi syafaat pada diri dia ni? Yang disebut dengan Al-Quran. Demikian juga perjalanan hidup kita ni, daripada gangguan-gangguan jahatnya syaitan, gangguan jahatnya orang kafir, dengan apa yang kita jadi kuat? Dengan Al-Quran Karim. Setiap kali mana kita nak berjalan, kita baca Fatihatul Kitab. Setiap kali mana kita berjumpa dengan musibah, diajar supaya baca ayat kursi. Setiap kali mana kita kehilangan barang, kita diajar supaya baca surah Hasyar. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Setiap kali mana kita ni ada perasaan yang tak baik dalam hati kita terhadap orang lain, kita baca 3 kul, nak suruh keluar hasad, benda yang buruk dalam jiwa kita ni. Semuanya dijadikan Al-Quran ni sebagai penyembuh kepada yang kita deritai ini, yang kita alami dalam hidup kita ini, yang disebut dengan syafaat yang pertama yang kita dapat di atas dunia ini lagi. Manakala yang kedua, syafaat yang kedua yang kita dapat setelah mana kita di atas dunia ni dengan Al-Quran. Saya sebut secara umum ni, bagaimana besarnya manfaat Al-Quran dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, besarnya syafaat kita waktu mana kita masuk dalam kubur dengan Al-Quran Karim. Bila kita berjaya mengalahkan yang disebut dengan musuh-musuh
segala kekuatan musuh tadi, kita berjaya melemahkan, lalu kita gunakan Al-Quran sebagai syafaat perjalanan hidup kita ini. Bila begitu, Al-Quran memberi syafaat kepada setiap di kalangan kita ni. Kat mana? Selain daripada di dunia, yang kedua, waktu mana kita dalam kubur nanti. Masuk je dalam kubur, waktu mana mula kita nak disoal di dalam kubur, malaikat halau solat kita, halau zakat kita, halau haji kita, satu benda yang dia tak boleh halau. Itu Al-Quran Karim. Innal Quran al-Fajr kana mashhuda. Al-Quran Karim yang kamu baca sebelum mana subuh, menjadi peguam bela pada kamu, waktu mana kamu dalam kubur nanti. Waktu mana amalan lain semua berjaya dihalau, amalan-amalan lain semua ditolak. Sembahyang ditolak, puasa ditolak, haji ditolak, Al-Quran tak boleh ditolak. Bila tanya pada Al-Quran, kenapa dengan kamu wahai Al-Quran? Malaikat muka dan nakir tanya, kenapa dengan kamu wahai Al-Quran? Kenapa kamu tak pergi jauh? Katanya Al-Quran, hamba Allah ini, dia sentiasa hidup dengan aku di atas dunia dahulu, lalu waktu mana dia dalam kubur ini, Allah mengarahkan aku menjadi peguam bela kepada hamba ini. Kamu nak tanya apa pun pada dia, tanya pada aku. Kerana aku menjadi syafaat kepada dia untuk menjawab bagi setiap pertanyaan-pertanyaan bagi mereka yang dalam keadaan yang ditanya oleh malaikat muka dan nakir, dan oleh kerana mereka hidup di atas dunia dengan Al-Quran, lalu aku bagi syafaat untuk diri dia. Dan kita baca banyak hadis-hadis Rasulullah cerita tentang mengenai kelebihan Al-Quran, syafaat Al-Quran pada orang yang hidup, pada orang yang mati. Demikian juga bila kita bangun di padang mahsyar nanti. Bangun saja di padang mahsyar, setelah mana kita berakhir dengan alam barzah, bangun di padang mahsyar, Al-Quran memberi syafaat li sahibih, bagi orang yang baca Al-Quran Karim. Al-Quran akan mula waktu mana kita disoal oleh malaikat Allah terhadap amalan-amalan yang kita buat, lalu Al-Quran sebut, aku syafaatkan hamba Allah ini. Cahaya bangun daripada kubur itu dah nampak, dah bercahaya. Jalan di padang mahsyar dalam keadaan penuh ketenangan. Sampai kepada mahsyar Allah. Kemudian masuk sampai ke dalam yang disebut dengan di padang mahsyar Allah. Bila disoal saja, soalan-soalan, ditimbang amalan, Al-Quran memberi syafaat yang memberatkan timbangan bila berada di padang mahsyar Allah, sehingga kan kita jadi berat amalan kita ini dan melayakkan kita untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Doa-doa yang dibaca oleh orang yang yang disebut dengan orang yang hidup dengan Al-Quran Karim, yang dia hidup dengan Al-Quran Karim, akan menjadi doa pada dia waktu mana dia sampai di pada mahsyar Allah, yang menyebabkan dia terselamat melalui titian sirah Allah. Kemudian senang dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian syafaat yang besar lagi, bila berada dalam syurga, berbezanya hafalan tuan-tuan, di kalangan kita ini, berbezalah tingkat dalam syurga Allah. Padahal syurga Allah Subhanahu Wa Taala itu, setinggi yang disebut dengan 100 tingkat. Syurga Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri, Allah jadikan syurga Allah Subhanahu Wa Taala di 100 tingkat. Di antara satu tingkat kepada satu tingkat yang satu tingkat ini setinggi mana? Setinggi di antara langit sehingga ke bumi. Bumi sampai ke langit. Nak sebutnya perbezaan. Bagi orang yang menghafal Quran, Allah naikkan kedudukan dia. Kedudukan berdasar pada hafalan dia. Hafalan seseorang. Katakanlah kita ni hafal lebih kurang 100 ayat. Manakala ayah kita ni hafal 101 ayat. Beza di antara satu ayat dengan satu ayat, dengan 101 dengan 100 ayat ni setinggi mana? Setinggi di antara bumi sampai ke langit dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Allah jadikan kemuliaan bagi orang yang menghafal Quran, syafaat dia untuk dia berada dalam syurga Allah berbeza-beza di atas hafalan-hafalan dan juga di atas bacaan-bacaan sebanyak mana kita baca di atas dunia, dan kemudian sebanyak mana hafalan kita di atas dunia untuk dibawa sampai ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala untuk melayakkan kita
berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ini sendiri. Oleh demikian, berbanggalah kalian semua terkala mana dijemput ataupun dipilih untuk bersama-sama dalam program yang sebegini. Mudah-mudahan bila Allah jadikan kelebihan kita berada dalam program sebegini dan dalam masa yang sama juga kita boleh menghafal ayat-ayat suci Al-Quran, membaca dan membaca. Mudah-mudahan dia akan memberi kekuatan pada kita, bukan sekadar di dunia saja, bahkan sampai ke akhirat Allah dalam kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala ini sendiri. Terima kasih di atas kesempatan dan peluang yang menjemput saya pada pagi ini untuk bersama dengan semua sahabat-sahabat. Saya tengok tuan-tuan dah mula betulkan tulang belakang 7 kali dah saya tengok tu. Dan menguat pun 2-3 kali dah di kalangan kita ni. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan dengan pertemuan kita walaupun seketika saja, tetapi dia memberi manfaat yang besar dalam kehidupan kita, dalam memahami dan dalam majlis kita, majlis bulan cinta Islam peringkat pengurusan institusi ini. Mudah-mudahan Allah jadikan semua di kalangan kita, di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh, dan kita termasuk di kalangan ahli-ahli syurga Allah yang bertemu kembali dalam syurga Allah dengan hafalan-hafalan yang telah kita lakukan ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah